Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita adakan sesi pengajaran tidak segerak. Jadi Cikgu Fatihah sudah pun menyiapkan video pengajaran untuk murid-murid 4 Al-Biruni. Baiklah, pada minggu lepas kita telah mempelajari topik yang berkenaan dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi pada kali ini kita akan sambung lagi pengajaran kita. Namun ada topik baru yang akan kita pelajari. Baiklah, yang pertama kita lihat paparan skrin cikgu. Sekarang ni terdapat satu keratan akhbar di mana keratan akhbar ini bertajuk kes pedofilia bertambah. Untuk makluman murid, pedofilia ini merupakan individu yang dewasa yang melakukan pengantunan seksual kepada kanak-kanak. Biasanya pedofilia ini ialah golongan lelaki ataupun wanita yang mana dia melakukan kes seksual kepada golongan kanak-kanak lah. Dan ini merupakan keratan akhbar yang menunjukkan bahawa kes ini berlaku di negara kita. Dan sebab itulah Cikgu Fatihah ingatkan kepada kamu bahawa kamu perlu mengetahui situasi pengantunan agar diri kamu dapat mengelakkan daripada terkena pengantunan seksual oleh golongan dewasa. Seperti minggu lepas kita dah tahu kan, orang yang melakukan pengantunan seksual kepada kanak-kanak ialah golongan dewasa. Tidak kira lelaki ataupun wanita, dan terdapat 3 golongan yang boleh melakukan pengantunan seksual, iaitu ahli keluarga sendiri, kenalan keluarga ataupun orang yang tidak dikenali. Jadi penting untuk kamu tahu bagaimana situasi pengantunan seksual supaya kamu semua mengambil langkah berjaga-jaga. Dan ini secara jelas menunjukkan bahawa kes ini berlaku di negara kita. Jadi murid-murid 4 April ni ingat pesan cikgu, hati-hati dan berwaspada. Baiklah, kita akan lihat seterusnya. Jika dulu kamu telah mempelajari mengenai topik asas berkaitan dengan pengantunan seksual kanak-kanak, jadi hari ini Cikgu Fatihah akan menjelaskan kepada kamu apakah contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Kalau perasan ada 6 anak panah yang telah cikgu paparkan dan kita dapat lihat terdapat seorang budak yang menangis. Apabila berlaku kes pengantunan seksual kanak-kanak kepada seseorang itu, dia akan menjadi, kesan dia akan jadi kurang keyakinan diri, dia akan jadi takut, dia akan jadi sedih. Jadi hari ini cikgu nak Pak Aibru ni kenal pasti 6 contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi dengar baik-baik apa yang cikgu nak terang ni, okey? Baiklah, sekarang ni tugas kamu ialah buka buku pendidikan kesihatan. Buku kuning kita ni kamu buka, kamu lihat muka surat 91. Sama seperti paparan skrin yang cikgu sedang mainkan di hadapan kamu, iaitu elak terperdaya. Cikgu Sufian menjelaskan beberapa contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Ini merupakan 6 contoh situasi dan cikgu akan terangkan satu persatu demi kefahaman kamu semua. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, mencari peluang bersendirian dengan kamu. Apa maksud dia ni kelas? Kalau bersendirian maksudnya antara kamu dengan dia sahaja. Contohlah, kamu tengah baca buku dalam bilik. Lepas tu ada seseorang ni yang kamu tak kenal ataupun kenalan keluarga kamu, dia kata, Ali, jom kita pergi ke bilik lain, ataupun contoh Ali, jom kita pergi ke belakang berdua-duaan sahaja. Apabila berlakunya situasi sedemikian ataupun dia mengajak kamu untuk bersendirian bersama dia je, jangan ikut. Tolong ingat pesan cikgu, jangan ikut. Kalau kamu tengok dia macam pelik je, macam kenapa dia ni, macam nampak muka dia pelik, ataupun kamu macam tak kenal pun siapa dia, ataupun tiba-tiba je dia nak ajak kamu pergi mana-mana, lebih baik jangan. Lebih baik kamu pergi ke ibu bapa kamu duduk dengan mereka, jangan duduk bersendirian. Sebab kes pengantunan seksual ni kan biasanya berlaku kepada kanak-kanak yang suka bersendirian atau suka
bersendirian atau kurang mendapat kasih sayang keluarga. Jadi kalau ada sesiapa yang tiba-tiba je ajak kamu bersendirian, masuk ke bilik ke, pergi ke belakang ke, pergi ke sana ke sini ke, bersendirian saja, jangan ikut. Ingat pesan cikgu, jangan ikut. Kalau kamu rasa macam, oh dia ni baik ni, kamu beritahu dulu mak ayah kamu. Beritahu dulu mak ayah kamu. Kok mak ayah kamu pun pelik, kenapa ni? Yang penting maklumkan kepada mak ayah kamu ataupun orang sekeliling yang kamu percayai. Itu contoh situasi yang pertama, iaitu dia akan mencari peluang bersendirian dengan kamu. Okay, kita tengok contoh situasi yang kedua. Contoh situasi yang kedua, dia akan memujuk kamu berjumpa tanpa pengetahuan sesiapa. Contohlah, kamu balik sekolah, contoh dalam gambar tu. Nina baru pulang dari sekolah. Tiba-tiba jirannya Pak Cik Ali mengajak Nina berjumpa tanpa pengetahuan siapa-siapa. Kiranya tiba-tiba je, Nina, jom ikut pakcik pergi beli aiskrim, contoh. Nina, jom ikut cikgu pergi kat rumah lama cikgu, contoh. Kat rumah lama cikgu pula. Kat rumah lama pakcik, contoh. Itu adalah contoh situasi dia memujuk kamu untuk pergi dengan dia tapi jangan beritahu siapa-siapa. Contoh, Nina, pakcik nak ajak kamu pergi kat tempat ni, jangan bagi tahu mak kamu ya. Kalau berlaku situasi sedemikian kepada kamu, tolong jangan ikut, terus balik ke rumah ataupun terus berlari je balik ke rumah atau telefon ibu bapa kamu dengan segera. Kerana risau sesuatu perkara yang buruk akan berlaku kepada kamu. Ingat ya murid-murid, kita tengok pula situasi yang ketiga. Situasi pengantunan seksual kanak-kanak yang ketiga ialah menghantar video atau pesanan ringkas yang membuatkan kamu berasa tidak selesa. Macam mana tidak selesa ni? Contohlah kan. Contoh kamu tengah WhatsApp ni, WhatsApp Cikgu Fatihah, saya dah siap hantar tugasan. Contoh. Tiba-tiba ada seseorang yang kamu tak kenal ataupun kenalan keluarga ataupun ahli keluarga ke yang tiba-tiba je mesej benda yang pelik. Benda yang pelik tu macam mana Benda yang pelik contohnya dia hantar gambar bukan-bukan, dia hantar perkataan bukan-bukan. Contohnya menghantar gambar yang tidak berpakaian ke. Itu merupakan salah satu contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi murid-murid ingat pesan cikgu, kalau ada sesiapa yang mesej kamu bukan-bukan, mesej kamu perkara yang tak elok, tak senonoh, tolong padam, tolong laporkan kepada orang yang kamu percayai. Cikgu yakin kamu mesti percaya dengan mak ayah kamu kan? Mak ayah kamu orang yang selalu menjaga kamu, yang baik. Jadi kamu kena laporkan kepada mak ayah kamu. Mak, kenapa ni? Dia ni hantar pelik-pelik kat adik ni. Contoh. Ataupun kalau kamu rasa orang yang buat tu sendiri ahli keluarga kamu, kamu cuba beritahu cikgu atau sesiapa saja yang kamu percayai. Tolong pilih orang yang kamu percayai dan laporkan kepada mereka supaya mereka dapat bantu. Jangan diam je, okey? Itulah situasi yang ketiga. Buat kamu rasa tak selesa, dia hantar video atau pesanan ringkas. Yang keempat, dia menyentuh bahagian tubuh badan kamu. Contohnya kalau bagi perempuan, dia menyentuh, dia memeluk contohnya. Dia memeluk ataupun lelaki. Dia pegang bahagian yang tidak sepatutnya. Contohnya, tiba-tiba je dia pegang yang kamu. Contoh. Itu pelik kan? Itu merupakan perkara yang tidak wajar. Tidak patut pun seseorang memegang tubuh badan kamu tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Jadi kalau kamu tengok tiba-tiba lah kan, ada sesiapa je, pegang kamu, pegang dekat bawah contohnya. Tolonglah, itu kamu kena sedar bahawa itu merupakan salah satu contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Mungkin kamu ingat dia main-main ke apa, tapi kalau contoh dia pegang lebih-lebih melampaui batas, tolong cegah benda tu dan tolong jangan biarkan mereka ataupun individu tersebut membuat sedemikian kepada kamu semua. Okey? Ingat pesan cikgu ni. Dan yang situasi keempat ialah memberikan pelbagai hadiah, layanan istimewa serta
serta pujian kepada kamu. Contohlah kan, macam cikgu cakap hari tu, dia bagi mic, contoh. Dia bagi telefon bimbit baru. Dia bagi macam-macam lah. Dia bagi duit dekat kamu. Dia bagi pujian, cakap cantik lah awak hari ni. Handsome lah, segak lah awak hari ni. Contoh dia bagi melampau-lampau lah. Bukanlah macam contoh Cikgu Fatihah kan. Cikgu Fatihah kan selalu puji kamu hebat lah semua. Tu sekadar untuk membantu kamu meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Ni kamu kena beza lah. Kamu kena beza macam tiba-tiba je dan selalu je kamu perhati. Kenapa pakcik tu puji aku? Kenapa kakak tu puji aku? Kenapa jiran aku tu lain macam je? Bagi telefon, bagi permainan, bagi duit. Aku buat apa kat dia? Contoh kalau dia buat macam tu, tolong kenal pasti, risau. Itu merupakan satu taktik yang dia buat untuk dia dekati kamu. Kamu kena ingat, pengantunan seksual ni maksudnya mula-mula dia buat baik lah dengan kamu kan. Sebab dia nak buat sesuatu yang tak baik kepada kamu. Jadi kamu kena bijak mengenal pasti situasi. Kalau dia melampau-lampau sangat bagi sesuatu benda, selalu je bagi benda-benda, tolonglah cakap dekat orang yang kamu percayai. Kenapa pakcik tu bagi selalu ni kat adik? Contoh. Kenapa pakcik tu selalu puji adik? Macam tu. Okay? Kamu kena kenal pasti. Kalau contoh mak ayah kamu bagi sekadar untuk tingkatkan prestasi kamu ataupun sekadar bagi untuk buat kamu lagi semangat, itu lain. Itu untuk motivasi kamu. Ni selalu je bagi sesuatu tanpa ada keperluan. Yang tu yang kita namakan pelik. Sebab kita tak akan dapat sesuatu benda kalau kita tak buat sesuatu tu. Faham tak? Maksud cikgu contohlah. Tak akan adanya sesuatu perkara tu datang tiba-tiba je kat kamu. Kamu tak buat apa-apa, kamu dapat duit. Kamu tak dapat apa-apa, kamu dapat telefon contohnya. Nak orang yang kamu tak kenal ataupun orang luar yang bagi kamu benda tu. Pelik kan? Jadi kamu kena bijak mengenal pasti situasi tersebut. Dan yang terakhir, situasi yang terakhir ialah mendapatkan maklumat peribadi kamu. Macam mana dia dapat maklumat peribadi ni? Contoh, nama panjang kamu apa? Alamat kamu kat mana? Contoh dia tanya macam tu. Kamu tahu tak? Kalaulah seseorang tu ada nama panjang kamu atau nombor IC kamu dan alamat kamu, dia akan berupaya untuk mendapatkan maklumat peribadi tentang kamu. Sebab itulah biasa kamu tengok dalam TV, jangan kongsi data pribadi. Jangan kongsi data data peribadi kepada orang yang tidak dikenali kerana risau disalahgunakan ataupun kita terbabit dengan gejala scammer contoh. Sebab kalau dia tahu maklumat kamu ataupun dia tanya kat mana alamat kamu semua, dia tahulah kat mana kamu duduk. Itulah contoh salah satunya, iaitu dia cuba mendapatkan maklumat peribadi kamu. Dia nak tahu kamu duduk mana, dia nak tahu kamu suka apa contohnya. Tiba-tiba je dia nak dapatkan maklumat kamu. Itu juga merupakan salah satu contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi di sini ada 6 contoh situasi. Cikgu nak kamu betul-betul memahami dan kamu ingat untuk kamu sedar dan kamu kena pasti situasi tersebut agar kamu dapat menjaga diri kamu daripada terkena pengantunan seksual kanak-kanak oleh golongan dewasa. Okey, itulah 6 contoh situasi. Dan untuk peneguhan ataupun sebagai pengukuhan kefahaman kamu terhadap contoh situasi pengantunan seksual yang telah Cikgu Fatihah terangkan sebentar tadi, Cikgu harap dan Cikgu mahu latihan yang perlu kamu laksanakan tugasan minggu ini ialah yang pertama, kamu perlu menjawab soalan kuis di live worksheet yang akan Cikgu bagi linknya di grup WhatsApp 4 Al-Biruni. Dan apa yang kamu kena buat ialah kamu screenshot, kamu takat gambar markah yang kamu dapat. Contohnya 10/10, 20/20 contoh ataupun 5/10. Untuk Cikgu Fatihah tahu sejauh mana tahap kefahaman kamu mengenai pengantunan seksual kanak-kanak dan contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi cikgu harap sebaik saja kamu menjawab kuis tersebut, kamu terus screenshot
Dan kamu terus hantar ke WhatsApp personal Cikgu Fatihah untuk kumpul ganjaran bintang kamu bagi minggu ini. Jangan lupa untuk siapkan tugasan dan cikgu harap kamu faham mengenai contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jadi itu sahaja untuk hari ini, sesi pengajaran pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.